Okay. Okay, ingat lagi tak yang kita telah pelajari sebelum ni? Ingat. Ingat. Gambar ni tentang apa? Tayamum. Okay, tentang tayamum. Okay, apa dia perkara-perkara yang mengharuskan tayamum? Ketiadaan air. Ingat lagi tak apa mnemonik, apa namanya, akronim ni? Akronim ke mnemonik ke apa? Saya baru nak masuk, alamak. Nak masuk kena cakap sebabnya saya tengah present lah, nanti kan dia tak bagi masuk. Okey, yang ni. Tasaj, ingat tak? Ada yang nak bagi masuk ke tak ada yang masuk kan? Tak ingat? Okey, boleh tak sesiapa yang bagi tahu saya apa dia perkara-perkara yang mengharuskan tayamum? Tak ingat juga? Susahnya kamu ni. Ke saya nak pakai ni je? Test. Okey, Akil. Boleh tak beritahu kita semua apa dia perkara-perkara yang mengharuskan tayamum? Boleh tak? Tak ingatlah Ustazah, tak ingat. Oh, dah lama dah cuti raya ya. Ingat tak TA tu apa? Tiada air. Tiada air. Ya, bagus. Siapa tu? Damia. Ya, bagus. Okey, yang S apa? Sejuk yang boleh memudaratkan. Damia juga? Yang lain? Okey. Syakir jawab, air berada di tempat yang jauh. Boleh terima tak jawapan Syakir ni? Kalau jauh tu jauh macam mana? Boleh. Jauh macam mana tu? Jauh dari contoh macam saya duduk dekat sini lah kan. Duduk dekat Kampung Jawa, jauhnya dekat Kedah macam tu. Kalau saya kata dekat Kelang ada air, macam mana? Adakah dikira jauh? Tak. Tak kan? Jadi maksudnya tak, kalau kita datang ke Kelang tu tidaklah sampai habis waktu kan, kita boleh naik kereta semua kan. So air yang terlalu jauh. Okey, lagi sekali. S? S apa? Sakit. Seperti Okey, sakit yang memudaratkan. Okey, siapa yang boleh tulis kat chatbot tu empat perkara-perkara yang boleh mengharuskan kita bertayamum. Cepat. Atau boleh sebut semula. Tak payah tulis lah, lambat lah. Sebut. Ketiadaan air, sejuk yang boleh memudaratkan, sakit yang memudaratkan. Lepas tu air berada di tempat yang terlalu jauh. Jawapan lengkap tak? Jawapan siapa ni? Damia Suara macam Damia. Okey Syakir. Damia ni kumpulan kamu. Kamu setuju tak dengan jawapan Damia ni? Setuju. Ada tak nak tambah? Tak. Okey, kawan yang lain, kumpulan lain, ada tak ni yang nak petikai jawapan Damia ni? Ada? Okey, sebab jawapan tepat saya bagi 60 markah lah di sini. Okey. Seterusnya kita tengok yang ni. Okay, jadi saya nak simpulkan balik. Tasaj ni kena ingat tau, perkara-perkara yang mengharuskan tayamum ialah tasaj.
TA tu tiada air, S tu sakit yang mudaratkan jika terkena air, S lagi satu ni sejuk yang mudaratkan jika terkena air, yang boleh mudaratkan lah maksudnya terlalu sejuk. AJ tu air jauh, maksudnya air terletak terlalu jauh. Mudah kan? Tasaj kan? Mudah kan? Ke ada korang nak buat apa, tapi kalau saya suka macam ni je Tasaj. Kalau korang tak COVID-19 ni tapi aku suka sangat jalan-jalan. Boleh juga. Ya? Ikutlah. Tapi saya suka pendek macam tu je. Okay? Boleh ingat? Boleh ingat tadi siapa Aiman? Aiman boleh ingat Aiman? Boleh. Ada berapa perkara yang mengharuskan tayamum? 4. Okey, 4. Bagus. Saya nak tanya, kenapa kita perlu tayamum? Tayamum ni gantikan apa? Wuduk. Ya, kenapa kita perlu wuduk? Untuk solat. Ya, bagus. Suci. Betul. Untuk kita mengangkat hadas. Okey, jadi sebenarnya tajuk hari ini adalah berkaitan dengan soalan saya tu berkaitan dengan tajuk hari ini. Okey, cuba tengok ni. Siapa yang pernah nampak kawan ke jiran ke yang sakit begini? Ada? Agak-agak tangan ni kenapa? Melecur. Melecur, betul. Okey, kesian kan melecur. Okey. Jadi boleh tak dia ambil wuduk? Tak. Tak, sebab kalau kena air lagi bertambah parah kan. Jadi kalau misalnya tak boleh ambil wuduk, dia macam mana dia nak solat? Tak payah solat ke? Tayamum. Tayamum. Okey, tapi tayamum pun kalau doktor kata tak boleh kena debu, macam mana? Jadi hari ni kita nak belajar tentang ni lah. Okey, so objektif hari ini saya nak Akil ada Akil? Ada yang baru masuk lah. Ada. Siapa yang baru masuk? Angkat tangan. Okey, Mukri. Mukri masuk kumpulan Adib ya. Kumpulan 1. Okey, siapa lagi yang baru masuk? Adam. Okey, Adam masuk kumpulan 2 ya, kumpulan Akil Syakir. Boleh? Okey. Okey, ada lagi? Tak kan? Izafi. Damia Izafi awak lah kan? Iman. Tak ada suara pun Iman? Ada ni. Ada, okey. Okey, so Iman tolong baca Iman. Objektif pembelajaran. Allah. Di akhir pelajaran ini saya dapat mengetahui rukhsah menyapu balutan dengan betul. Okey. Lepas tu? Kerja kejayaan. Di akhir pelajaran ini saya dapat menyatakan masuk rukhsah dengan betul, menerangkan sekurang-kurangnya 2 hikmah rukhsah dalam ibadat, menyatakan maksud menyapu balutan dan hukumnya dengan betul, menerangkan cara mengangkat hadas bagi anggota wuduk berbalut dan tidak boleh terkena air. Okey, jelas tak kriteria kejayaan hari ini? Jelas. Okey, jadi hari ni kita nak belajarlah, mana tahu kan kita ada kita sendiri ataupun ada adik-beradik kita, saudara kita ya yang menghadapi masalah sakit kan. Bila nak solat. So untuk SC yang pertama menyatakan maksud rukhsah dengan betul. Okey, sebelum kita nak masuk rukhsah ni, saya nak tanya balik lah. Sebelum ni kita dah belajar kan tentang rukhsah kan. Macam tadi tayamum tu merupakan salah satu rukhsah. Okey, nak tanyalah. Okey, ni tolong kamu bincang dekat dalam chatbot tu, dalam kumpulan kamu tu. Okey, siapa cepat tahu apa maksud rukhsah tu? Apa maksud rukhsah? Okay, Mudah dan ringan. sekejap ya, saya terkena macam ni kot.
Apa dia? Tak, kawan kamu tu masuk rusuh tadi apa? Mudah dan ringan. Cuba tulis kat chatbot tu. Okay, Syazah Kamal, mudah dan ringan. Saya nak kalau boleh yang ni macam dalam buku teks je, cuba kamu buat satu ayat yang menjelaskan masuk rusuh tu. Boleh tak? Senyapnya kumpulan ni, tolonglah. Sorry cikgu, tadi terkeluar. Okay. Okay, Syazah je yang jawab Okay, yang lain tak jawab ke? Ke tak tahu? Kejap. Saya cakap boleh tak? Okay, cakap je. Boleh je. Boleh. Rukhsah solat ialah kemudahan atau keringanan yang diberikan kepada orang Islam yang bermusafir untuk melaksanakan solat dengan cara qasar dan jamak. Itu rusuh solat. Sebenarnya rusuh ni ada banyak. Dia ada rusuh puasa, ada rusuh solat, ada rusuh mengangkat hadas kan. Jadi maksud sebenar rusuh tu apa? Mudah dan ringan. Mudah dan ringan. Okey, Damia, jawapan kumpulan Damia ialah mudah dan ringan. Okey, kawan-kawan kumpulan Damia boleh nak tambah, boleh tambah. Okey, sekarang ni kumpulan Syakir. Syakir ni sama kumpulan Damia keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah. Okey. Muhammad Akil pula kata keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seorang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Okey, antara jawapan Syakir dengan Akil, mana satu jawapan yang lengkap? Dengan Syazah punya. Okey. Akil. Okey, Akil. Okey, kita tengok jawapan Akil ya. Okey, Akil Akhar. Akil Akhar ni kumpulan berapa ni? Okey, saya letak sini lah. Boleh ke letak? Okey, tak nampak lah. Apa kata kalau saya buang benda ni? Okey, keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Keringanan hukum, maksudnya kalau sebelum ni kalau kita nak menunaikan solat, kita kena apa? Kita kena berwudu. Okey. Tapi sebenarnya ada cara lain, cara yang ringan, pelbagai cara kalau kita nak menunaikan solat tanpa wudu. Kalau kita dalam keadaan terdesak atau sakit, kita boleh melakukan solat tanpa ada wudu Okey. Sebab apa? Kerana uzur, kerana keuzuran tu. Okey. Mukallaf. Tahu tak perkataan mukallaf ni? Apa maksud mukallaf? Tak tahu. Tak tahu ya? Apa beza mukallaf dengan mu'allaf? Mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Siapa yang jawab tu? Akil. Akil, marah dia. Okey, saya tak nampak siapa yang jawab sebab saya nak bagi markah. Okey, orang yang baru masuk Islam. Kalau mukallaf? Mukallaf? Seorang adalah orang dipertanggungjawabkan dengan kewajipan dan perintah. Itu siapa? Faris Syakir. Syakir pula. Okey, Syakir. Grup 1 kenapa senyap je ya? Aduh, hai. Adib, bantulah, panggillah kawan-kawan apa dalam chatbot tu. Tulis ke apa ke. Okey. Kalau kata, boleh nampak tak perbezaan antara mukallaf dengan mu'allaf? Seperti jawapan Syakir tadi, Syakir dengan Akil tu. Ada tak perbezaannya? Mu'allaf ialah orang yang baru memeluk
Islam. Okey, jelas ya? Kalau mukallaf ialah kita orang Islam yang dipertanggungjawabkan menunaikan syariat Islam. Okey, saya tunjuk kat sini. Okey, mukallaf. Mukallaf ialah seseorang yang telah cukup syarat untuk diberikan kewajipan syarat. Contoh macam kita, kalau kita dah cukup umur, kemudian dakwah Nabi pun sampai pada kita, ya. Kemudian kita ni pun bukannya orang yang gila, kan. Okey, kemudian kita ni memang cukuplah panca indera, tak pekak, ya. Jadi wajiblah untuk kita menjalankan ibadah seperti solat, ya, seperti puasa, ke, haji dan sebagainya. Okey, faham tak? Jelas tak kat sini? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi saya nak bagi markah untuk kumpulan 2, kumpulan Syakir tadi sebab dia beri jawapan yang tepatlah. Untuk kumpulan 1 tadi Aiman tadi ada jawab. Okey, kumpulan 3 pun saya bagi juga. Okey, mudah dan ringan tadi. Jawapan. Kalau tak puas hati cakap tau, sebab ni ada markah dia. Sorry ya, kalau tak puas hati cakap. Hazan, kenapa saya dapat 40 je? Saya jawab okey dah tadi. Okey. Okey. Jadi apa tu? Okey, jadi dah faham tentang maksud mukallaf. So tadi maksud rusak ialah keringanan hukum yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukallaf untuk menunaikan syariat Islam, ya, kerana keuzuran tertentu. Kalau misalnya macam puasa kan, apa agak-agak rusak yang diberi pada kita? Kalau kita puasa, boleh tak kita tinggalkan puasa? Boleh tak? Tak. Ya, sebab itu perkara wajib. Sebab tu perkara wajib. Agak-agak ya ke? Kalau saya contoh kan, kalau saya mengandung lah, saya dah tak larat sangat. Macam mana tu? Boleh ke? Itu boleh. 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 Boleh kan? Ataupun saya sakit tua, dah tua terlentang aja. Boleh tak saya tinggalkan boleh. puasa? Boleh. Ataupun kalau saya lapar sangat, telah sangat lapar sampai demi gigi macam nak pingsan, boleh tak? Boleh. Tak boleh? Boleh. Boleh. Itulah Boleh. maksud rusak. Maksudnya kita boleh meninggalkan ibadah tu kerana keuzuran kita. Okey, keuzuran. Tapi bukan yang macam contoh kalau ada masih sikit kita saya demam lah, saya tak nak puasa lah. Itu bukan keuzuran yang dibenarkan syarak. Dia ada 8 golongan yang disyariatkan, yang bukan yang telah digariskan yang boleh meninggalkan puasa, ya. Tapi bila kita tinggal puasa, ada pula dia punya apa nak cakap, dia punya ganti itulah. Contoh kena qada, ya, contoh kena fidyah, ya. Okey, ataupun qada dan fidyah, ya, selepas untuk menggantikan puasa yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan tu. Itu kalau puasa. Okey, kalau rusak solat, contoh macam solat macam tadi yang Mukri kata, solat qasar dan jama'. Untuk siapa tu solat qasar dan jama'? Mukallaf. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk M daripada perkataan M, daripada huruf M. Musafir. Ya, Orang yang betul. musafir. Ya, untuk orang musafir. Alamak, kumpulan berapa yang jawab tu? Bagusnya. Ya. Kumpulan cakap je kumpulan berapa? Saya tak ingat. Dua kot. 2. Okey, kumpulan 1 dia jawab tak? Tak ada. Okeylah. Korang ni kan macam tak semangat lah. Okey. So kita tengok maksud rusak. Dari segi bahasa mudah dan ringan. Istilah sebagaimana yang kita tadi bincangkan, keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Okey. Kita tengok sebelum kita masuk sesi yang kedua, ada apa-apa nak tanya tak tentang maksud rusuh tu? Tak ada. Tak Tak ada. ada.
Tak ada. Kalau tak ada, boleh tak saya nak tanya? Okay, apa maksud rusah tu ya Izul Muiz? Izul, apa yang kamu faham tentang rusah? Izul ada tak? Ke tak boleh jawab? Izul mana Izul? Live Izul kalau tak faham boleh bagi tahu Izul. Okay, ada siapa-siapa yang boleh tolong, yang boleh bantu? Semua tak nak cakap Apa dia rusah tadi? Mudah dan ringan. Mudah dan ringan, keringanan yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Itu secara ringkas kalau secara syariah dari segi bahasa istilah dia, keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada mukallaf kerana keuzuran tertentu. Boleh? Boleh ni? Okay, Boleh. Boleh. Seterusnya pergi ke hikmah rusah solat. Okey, hikmah rusah solat. Okey, apa maksud hikmah? Hikmah tu apa maksudnya? Faedah. Pengajaran. Ya, faedah ataupun kebaikan. Okey, apa kebaikannya Allah berikan keringanan pada kita? Okey, satu, sebenarnya saya nak suruh siapa-siapa baca ni tapi tak sempat senyap aja. Saya Adik. nak baca. Siapa nak baca? Saya, Nur Iman. Okey, Iman. Baca Iman. Umat Islam dapat melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan. Okey, yang tu faham tak Gagak? Maknanya kalau kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan musafir, kita dalam keadaan kita ni tak larat, tak mampu, kita boleh melaksanakan ibadah Boleh? Faham tak ni? Faham. Okey, yang kedua. Iman teruslah jawab. Baca Iman. Umat Islam dapat melaksanakan ibadat mengikut kemampuan masing-masing. Okey, boleh siapa boleh terangkan tak tentang ni? Umat Islam dapat melaksanakan ibadah mengikut kemampuan masing-masing. Okey, boleh terangkan? Ada siapa nak terangkan? Nak volunteer terangkan? Ada tak? Tak ada? Takut ada yang nak test suara ke? Okey, maksud kat sini, kalau tak ada saya terangkanlah. Okey, maksudnya kat sini membolehkan kita ni melaksanakan ibadat solat, puasa mengikut kemampuan kita lah. Kalau misalnya kita tak mampu, tak larat, kita boleh tinggalkan dan kita boleh qada. Contohnya ataupun misalnya kalau kita tak boleh sembahyang berdiri, kita boleh sembahyang duduk ataupun baring. Itu rusah lah tu. Faham tak? Faham tak maksudnya kat sini? Faham jelas Faham. Okey, bagus. Faham. Okey, yang ketiga Iman. Umat Islam dapat merasai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, umat Islam dapat merasai kasih sayang Allah. Sebenarnya rusuh ni ialah tanda sayang Allah kepada kita. Dia tak membebankan kita. Walaupun kita diminta solat 5 waktu, banyak tu 5 waktu kan, tapi kita boleh melaksanakan dalam apa jua keadaan. Itu tanda Allah kasih pada kita, sayang pada kita. Okey, jadi apa tanda kita kasih dan sayang pada Allah pula? Siapa boleh jawab soalan saya? Solat. Ya, kita kena solat. Sebab perkara yang pertama sekali yang akan ditanya bila kita di padang mahsyar nanti ialah solat. Sebab tu kata solat tu ialah tiang agama. Kalau tiang agama kita runtuh, maka runtuhlah rumah kita. Okey. Okey, seterusnya Iman, baca terus Iman.
umat Islam dapat apa ni? Merasakan Dapat Islam merasakan- sebagai dapat merasakan Islam sebagai agama yang mudah untuk dilaksanakan dan tidak membebankan. Ya, betul. Jadi menunjukkan bahawa agama Islam tu agama yang mudah. Okey, last sekali ialah umat Islam dapat mempelajari kaedah membuat keputusan berdasarkan keutamaan seperti solat secara jamak, qasar dan solat ketika musafir. Yang ni sebenarnya agama Islam tu mengajar kita untuk membuat kaedah ataupun cara untuk kita buat keputusan dalam melaksanakan ibadah. Contoh kalau kita dalam keadaan musafir. So kita boleh buat keputusan nak solat qasar ke ataupun nak solat jamak takdim ke atau nak solat jamak takhir. Contoh macam tu. Jadi kaedah atau cara maknanya kalau ni perjalanan jauh, minyak banyak lagi. So apa kata kalau kita solat jamak takhir ataupun okey kita dah dekat dengan kalau tempat hentian tu apa namanya? R&R. R&R, okey. Apa kata kita solat dulu solat jamak takdim. Contoh sebab dah masuk waktu ni. Contoh macam tu, maksudnya kaedah. Ya, Islam mengajar kita kaedah atau cara untuk kita melakukan ibadah dalam keadaan tertentu. Okey, faham tak maksud ataupun faham tak kelima-lima elemen hikmah rusuh solat ni? Rusuh ibadah dan ibadat ni. Boleh? Boleh. Okey, satu, dapat melaksanakan tanggungjawab. Tanggungjawab. Okey, dua, dapat melaksanakan ibadah mengikut kemampuan masing-masing. Okey. Maknanya kalau yang pertama tu tanggungjawab. Okey, melaksanakan tanggungjawab. Dua tu ibadah, melaksanakan ibadah mengikut kemampuan. Okey. Yang ketiga tu kasih sayang, tanda kasih sayang Allah kepada kita. So ingat tiga benda tu, TIK, T. Okay, TIK, T tanggungjawab, dapat menunaikan tanggungjawab. I tu ibadah, dapat menunaikan ibadah mengikut kemampuan. K tu ialah tanda kasih sayang Allah kepada kita. T. Boleh? Kita ingat tak yang banyak? Tiga je dah cukup dah. T. Okay, T. Tadi kalau tayamum, tasaj. Okay. Kalau ayat ni hikmah rusuh, TikTok. Kan? Okay, boleh ya? Boleh. Okay. Boleh. Nanti hujung-hujung saya tanya ni sebab nak ingat ayat banyak-banyak ni kan susah. So ingatlah dia punya point je. T tu tadi apa? Tanggungjawab. I tadi? Ibadat. K? Kasih sayang. Kasih sayang. Boleh? T. Okey, seterusnya kita masuk ke SC3. Okey, menyatakan maksud menyapu balutan dan hukumnya dengan betul. Okey, sebelum kita masuk ke sini, kita tengok video dululah. Ni cara-cara menyapu balutan ya. Okey, yang ini kalau muka dia sedikit kalau muka dia berbalut lah. Ya, muka berbalut. Kalau muka berbalut. So dia ganti wuduk tu dengan cara tayamum. Okey, tayamum ni bukan campur-campur ya. Kalau tayamum lah. Maksudnya muka, menyapu debu ke muka, kemudian yang ni ambil debu yang lain. Menengkuh. Okay, sapu di bahagian kanan dulu. Okay, letak di bawah tu. Untung pesakit ni ada ramai yang membantu. Ni kalau cara tayamum ya. Ni kalau yang wuduk tu. Kalau cara berwuduk pula,
ambil yang wajib je. Okay. Basuh muka tu, bila masa basuh muka tu kita niatlah. Niat untuk mengambil wuduk. Dan pastikan masa basuh muka tu semua tempat tu terkena air lah. Dia ni wuduk ke apa? Sorry. Ni untuk yang anggota tangan yang berbalut. Dia gunakan tayamum untuk menggantikan wuduk. Maknanya dia sapu atas balutan tu ya. Sapu debu tu atas balutan. Okay, tengok sapu bila kalau kita wuduk dengan keadaan tangan berbalut, kalau balutan tu boleh kena air, kita hanya sapukan air je atas tangan. Ya, tak payah nak buka-buka balutan. Lanjutkan sikit lah.
Okay. Agak-agak faham tak video tu? Faham. Okay, sebenarnya dia tunjukkan cara kalau kita nak berwuduk ataupun kalau kita nak bertayamum. Okay. Okay. Okay, sebab masa pun dah 9.57. Kita habis berapa? 9.30 kan? Boleh stay lagi kan? Boleh tak? Okay, sebelum kita nak masuk pada cara menyapu balutan, kena faham dulu apa maksud menyapu balutan. Ya. Apa maksud menyapu balutan? Okay, menyapu balutan ialah menyapukan air, ya, menyapukan air ataupun debu sebenarnya ni ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk. Okay. Menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk. Maknanya tak perlu buka balutan tapi kita sapu air, sapu atas balutan tu. Okey. Untuk memulihkan ibadah seperti solat dilaksanakan, perbuatan ini untuk mengelakkan kemudaratan sebelum luka sembuh. Okey, hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Wajib ketika berwuduk dan wajib sebagai ganti membasuh atau menyapu anggota wuduk yang sakit. Saya nak tanya, anggota wuduk tu ada apa dia anggota wuduk yang perlu kita basuh? Yang wajib. Muka. Okey, muka lagi. Mulut. Tangan, Lagi? Kaki. kaki, Lagi? dahi, Dahi. Betul ke dahi? rambut, Rambut? Betul ke rambut? Telinga. Betul ke telinga? tangan, Okey. Tangan lagi? Rambut lagi? Koma ni kan? Okey. Tadi awak kata apa? Tangan. muka, Okey. Tangan. Muka. Tadi kata dahi. Kaki. Kaki. Rambut. telinga, Telinga lagi? Mulut. Mulut. Sebut je. Okey. Dalam bayang ada lagi tak? Ada lagi tak Gagak? Tak ada. Tak ada? tak ada. Betulnya tak ada. Tangan, muka, dahi, kaki, rambut, mulut. Telinga, mulut. Niat. Saya tanya anggota tau. Lengan, Okey, lengan. Jom. Lengan. Hidung. Okey. Dalam banyak-banyak ni saya nak kamu dalam wakil grup dalam grup cuba fikir. Cepat, siapa yang pantas anggota wuduk yang betul. Apa nak present word ke? Muka, tangan, kaki, rambut. Okey, kumpulan 2 kata muka, tangan, kaki, rambut. Betul ke? Muka, tangan, kaki, rambut. Okey, kumpulan 1? Tangan, muka, kaki. Okey, kumpulan 1 kata tangan, muka, kaki. Tangan, muka, kaki Ya. Ada nak tambah tak? Tangan, muka, kaki. Ni kumpulan 2. Kamu ni kan ada kawan-kawan dalam kumpulan 2 tu? Kamu Mukri kumpulan berapa Mukri? 1. 1, yelah. Okey. Kumpulan 1 tu ada tak kawan-kawan lain yang boleh tambah? Adib. aku juga. Ataupun memang dah okey lah tu. Dah Jadi okey kumpulan tu. 2 tadi lah. jawab apa Okey tadi? je lah tu. Tambah rambut, Iman. Ditambah Ya, rambut Ustazah. juga. Damia tadi jawab apa? Ditambah rambut. Sama Tadi ke? kita punya tambah rambut,
Jamnya tadi tambah rambut je kan? Saya tambah mulut. Okey, mulut. Pelik. Okey, muka, tangan, muka, dahi, kaki, mulut. Saya tak kata dahi, saya kata rambut. Okey, rambut. Okey, rambut. Rambutku, rambutmu. Okey. Okey, ni kumpulan 2 ya. Kumpulan 3 bagi jawapan. Senyap dulu. Zah, Faris tu kumpulan mana Zah? Faris tu kumpulan 3. Dia ada cakap chat box. Sorry. Faris kumpulan 1. Oh, ya. Ni Ku apa jawab Faris? Okey, salah kumpulan ke? 3. Kumpulan 3 tolong nak yang mana? Muka, tangan, rambut, kaki. Okey, kumpulan 3 kata muka, tangan, rambut, kaki. Janji tak mau. Kita mau. Okey. Hidung, mulut tak mau. Telinga pun tak mau. Ustazah, Ha. rambut ke kepala Ustazah? Tidak. Kumpulan 3 kan? Pusing. Ganas. Okey, you nak dari kepala lah. Ya Allah. Okey, mari kita bincang sama-sama. Okey, kita tengok sama-sama ya. Okey. Kumpulan 1 kata tangan, muka, kaki. Betul. Tangan, Betul. muka, kaki. Betul. Tapi saya tambah rambut. Okey, tak payah. Tak payahlah. Okey, buang. Mestilah buang Zah. Okey, tangan, muka, rambut. Maknanya bila wudu, kalau tak buat benda tu semua, tak sah wudu. Okey? Maksudnya, Betul. okey, tangan, muka, rambut. Okey, kumpulan 2, tangan, muka, rambut, kaki, mulut. Panjangnya. Okey, panjangnya, banyaknya. Okey, kumpulan 3, tangan, muka, kaki, kepala. Okey, kita tengok satu-satu. Sebenarnya anggota wudu, tangan, muka ada tak? Tak ada lah Zah. Betul. Ada. Okey, muka. Kita wajib basuh muka kan? Okey, kemudian kita wajib basuh Tangan. tangan. Okey, ingat tak rukun wudu ada berapa? Ada 6 kan? Ada 6. Apa Ada dia 6. rukun wudu? Yang pertama, Niat. 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 2, Kumur. mana ada kumur-kumur dalam rukun wudu? Bas tapak tangan. Basuh tapak tangan tu rukun wudu ke? Basuh muka. Betul, basuh muka. Okey. Lagi? Tangan. Okey, basuh tangan. Lagi? Ada enam. Rambut. Rambut. Rambut kalau saya botak macam mana? Kepala. Kaki. Ah. Kepala. Niat, lepas tu basuh muka. Okey. Lepas tu basuh tangan. Okey, lepas tu keempat basuh kepala. Betul? Betul. Menyapu sedikit air. Menyapu air ke kepala. Kalau basuh kepala, basuh kepala semua lah. Bagi shampoo. Okey. Kelima apa? Telinga. Kaki. Telinga tu wajib ke? Kalau tak basuh? Macam mana? Basuh kaki kan? Basuh kaki Okay, basuh kaki. Enam? Tertib. Kenapa? Mengikut tertib. Ya, tertib. So kalau kita tengok pada rukun ni, berapa anggota wuduk? 6. Anggota wuduk lah. Oh, anggota tu. Oh, dia Empat. ada 5. 4. 5 ke? 4. Empat. Alah. Satu ni muka. Betul? Betul. Tangan. Tangan. Lepas tu yang kedua? Tangan. Tangan. Okay, ketiga? Kepala. 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 4? Kaki. Kaki. Okay, so jawapan siapa yang agak-agak tepat? Kita orang hampir. Memanglah hampir. Kumpulan 3. 3. Okey, kumpulan 3 yang nampaknya memang paling tepat. Okey. Aduh. Okey, kumpulan 2 hampir tepat dan kumpulan 3 Hampir. kumpulan 3 Terlebih. terlebih tepat. Terlebih tepat. Kenapa ada mulut?
mulut adalah anggota muka kan, so tak payah sebut mulut. Okey Damia. Okey? Okay. Okey, rambut kalau tak ada rambut, botak kepala macam saya, botak kepala macam mana saya nak basuh rambut? Ustazah ada rambut lah. Yelah contoh. Botak. Okey, so sekarang ni kumpulan 3. Okey, kumpulan 3 tahniah. Tepuk lah. Kumpulan 3. Ustazah kumpulan 1 Ustazah. Okey, Kumpulan kumpulan 2 tadi agak tepat. Okey, kumpulan 3 tadi kumpulan 2 pun agak tepat juga. Tadi saya letak kat mana? Syazah, betul lah. Okey. Seterusnya. Yeay. Dapat 80%. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita tengok ni ya. Apa tu? Sekejap. Okey. Anggota wuduk yang tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Okey, tadi kita dah tahu anggota wuduk tu ada 4 kan? Okey, muka, tangan, kepala, kaki. Ni anggota wuduk tau. Okey, kalau anggota wuduk tu luka atau melecur atau apa pun, lepas tu tidak berbalut. Okey. Dan tidak boleh terkena air. Okey, sebahagian kecil ni ada tiga bahagian tau. Satu, sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh terkena air. Sebahagian kecil je. Yang kedua, sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air. Yang ketiga, seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Okey? Ada tiga keadaan, situasi. Okey, kita tengok pada anggota kecil sahaja. Ya, tak boleh terkena air. Jadi kita kena yang pertama sekali wuduk seperti biasa. Okey, kemudian bila dah sampai ke anggota yang luka tu, contoh tangan kita terluka ke, dia tak berbalut tapi luka lah kan, tak boleh kena air. Kalau kena air pedih. So kita buat apa? Kita sapu je kat bahagian atas luka tu, pelan-pelan lah sapu. Kalau boleh, kalau tak boleh nak sapu, tak payah sapu. Ya, takut nanti lagi mudarat. Boleh ni? Boleh. Faham ya? Kalau anggota kecil, sikit je contoh kat tangan jari lah. Kalau anggota kecil tu maksudnya jari lah kan. Jari luka. So kita wuduk macam biasa. Kalau boleh lalukan atas jari yang luka tu, lalukanlah. Air tu masa nak basuh tangan. Kalau tak boleh, tak payah nak lalukan, kita hanya sekeliling je. Okey, masa-masa basuh tangan. Okey, seterusnya kalau sebahagian anggota wuduk tu tidak boleh, sebahagian besar. Sebahagian besar tu maksudnya contoh sebelah tangan ni. Sebelah tangan ni memang melecur habis. Melecur lah. Ataupun sakit lah, luka macam kita jatuh aksiden ke, berdarah lah bendanya kan. Okey, sebelah tangan. Ni besar lah kiranya, anggota besar. Okey, jika sebahagian besar anggota wuduk seperti tangan, kepala dan kaki tidak boleh dikenakan air, pesakit perlu bertayamum. Macam tadi yang kita tengok kat video tu, kita perlu tayamum. Tayamum walaupun tangan yang sakit, so kita kena tayamum seperti biasa. Maksudnya muka dulu, kemudian tangan. Tangan pula kalau misalnya tangan tu kita tak boleh, tangan tu tak berbalut kan, sebab yang ini kata tidak, anggota wuduk tidak berbalut. Kalau misalnya tak boleh kena debu, tak payah kenakan debu. Maksudnya kita sapu tayamum tu dekat sebelah tangan satu lagi, kiri. Kalau boleh dikenakan debu, maknanya kita boleh sapu pelan-pelan macam tu. Okey? Boleh ni? Boleh. Boleh. Ada nak tanya? Tak ada. Ada. Maksudnya kalau misalnya seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Contoh kepalanya pun luka, tangannya pun luka, kaki pun luka, maka dia hendaklah bertayamum. Ya? Tayamum. Tayamum. Contohnya ada luka sikit dekat tangan, ada luka dekat kaki, ada luka kat kepala. So tayamum tapi pelan-pelan lah. Tetapi kalau doktor kata luka kamu ni dalam, tak boleh kena air, tak boleh kena debu. So tak payah wuduk, tak
payah tayamum. Terus je solat. Boleh? Boleh tak? Ya? Boleh. Maka solat adalah dinaikkan tanpa mengangkat hadas. Okey, apa yang kamu nampak kat sini? Apa yang kamu boleh kaitkan dengan hikmah tadi tu? Apa yang kamu nampak? Boleh fikir? Apa yang kamu nampak? Apa boleh tak kamu kaitkan dengan rusuh tu? Tulis kat chatbox pun boleh, saya baca. Islam itu mudah. Kata apa saya nak tanya lah pakai apa tu nama roda impian lah. Boleh. Ya, mana roda impian saya? Alamak. Roda impian saya kat mana? Saya pun lupa kat mana. Nazan, nama saya tak ada. Ada tak ada? Ya, nama saya tak ada. Oh, nama kau tak ada? Okey. Tak apa. Okey, Adik. Tak tahu. Adik tak tahu? Cepatlah Tak dia. tahu. Adik ni. Alamak. Okey, kalau tak tahu tak apa. Saya tolong. Okey, kalau nampak tadi kalau misalnya kita tak boleh guna air, kita boleh tayamum. Kemudian kalau tak boleh lalukan dekat atas yang luka tu, kita boleh tinggalkan ataupun kita hanya kat tepi-tepi je. Tu tanda apa tu? Tanda apa? Yes, sir. Hello. Yeah. KJK. Sekejap ada kelas Nanti saya call balik. Okay. Apa soalan saya tadi? Okey, kalau nampak kalau misalnya lah Islam kata tak boleh, mesti wuduk juga walaupun sakit. Yang ni boleh pula. Macam mana? Apa nak tunjukkan yang sir, sorry, ada kelas. Kejap nanti saya call balik. Okay, right. Okay, kita Adik, boleh Dik? Tak boleh lah. Tak boleh juga. Ganti mukri. Okey lah, kita tanya yang lain lah. Bukan aku. Please. Mukri. Yes. Alhamdulillah. Okey, Akil. Akil mana? Ada Akil? Akil boleh tahu Akil? Apa soalannya Ustazah? Soalan saya, tadi yang saya tunjuk ni, apa yang kamu nampak tentang ni? Maksudnya kalau kita sakit, kita boleh bertayamum, kemudian boleh pula kalau tak boleh nak lalukan pada anggota yang sakit, kita boleh tinggalkan pula. Tu menunjukkan apa? Gambaran Islam tu apa? Islam tu mudah. Wah, Adik boleh pula tu. Ya, bagus. Adik Tiba-tiba terfikir, terdapat ilham. Hentam. Bagus Adik. Akhirnya, okey saya bagi Adik markah penuh. Bagi 2 lah. 6 lah Zah. Aduh. Satu je. Nanti kita tunjuk. Bagilah 2. Okey, jadi sekarang ni untuk 3 situasi ni faham tak? Faham. Faham ya? Nanti saya tanya balik tau. InsyaAllah. Okey. Saya tanya terus sebab saya nak bagi banyak-banyak ni kan. Okey. Banyak. Aduh. Okey, saya nak tanya. Kalau anggota ni soalan saya bagi soalan dulu. Okey, bagaimana cara untuk kita mengangkat hadas kalau kita ada luka kecil di anggota
wuduk. Contohnya kat jari. Okey? Tayamum. Tayamum. Tayamum je lah. Kecil je. Yes, bukan nama aku, ye. Oh ni kalau bukan nama kau, tenang je. Okey, Syakir. Syakir group 2. Ya. Kita jawab Syakir. Syakir. Apa soalan saya salah? Alamak. Enggak. Okay, kalau jari kamu terpotong pisau lah, sakit lah kan. So macam mana kamu nak makan hadas? Tak boleh kena air. Uish, Galas. Macam Anggota putus tu. kecil je kot. itu kecil. Tapi dengar macam putus. Susah tahu tak Basuh kena je. air. Tayamum, betul tak kawan-kawan? Ada sesiapa yang Betul. boleh bagi idea? Saya bagi je, Betul. saya bagi. Tak payah bagi. Okey, betul ke? Betul. Kalah Ah, je. kalau Kalau saya kata tak kata boleh kena kurang air. kalau saya kata kurang tepat macam mana? Tepat kan? Ada siapa yang boleh bagi jawapan lain tak? Tak ada. Okey, saya bagi contoh bagilah orang lain. Allah. Oh, jangan. Yes. Okey, Rafika. Alamak. Nasib baik Okey, Rafika Rafika kumpulan 3. Asal nak pergi selamat hari ni. Ha. Okey, Rafika. Pandangan kamu. Kalau jari duga, jari tu adalah sebahagian kecil je daripada anggota wuduk. So macam mana? Tak payah kenakan air kat tempat yang luka tu lah. Yeah. Wow. Wuduk ke tayamum? Wow. Wuduk. Wuduk. Okey, wuduk. Bagus. Tepat sekali jawapan kamu. Okey. Yeay. Maknanya wuduk seperti biasa. Okey. Yeah. Kemudian sapukan dekat tempat yang luka. Kalau tak boleh sapu, tinggalkan. Maksudnya kita kena sapu bahagian tepi-tepi yang lain lah. So, saya bagi reward terus. Sebelum saya terlupa. Kumpulan Rafika, Bagi kumpulan. pada bawah, bagi pada bawah. Okey, kemudian Plus satu kumpulan lah. satu Kumpulan tadi satu. ada jawab juga tapi cuma Alhamdulillah. okey. Jangan bagi tu, bagi yang atas tu. Atas mana? 60 je. Bagi 60. 60 tadi jawapan betul cuma kurang tepat sikit. So Alah. Ismail kena wuduk seperti biasa bukan tayamum. So dia bagi 40 lah. Okey, jadi kumpulan 3 yang dia bagi jawapan tepat Okey. Okey, seterusnya saya nak tanya lagi sekali. Kalau anggota wuduk tu anggota wuduk yang sebahagian besarnya, contoh macam sebelah tangan tu luka. Tu. Ambil je lah. Bawah jangan kena aku. Ustazah. Kena. Ini dah Nama bismillah. saya tak Yes, ada. tak kena. Kena. Kaki lagi. Diam ayah lain tu. Okey lah. Oh, sorry. Ustazah, nama saya tak ada. Nama awak siapa? Iman. Iman. Okey, silakan. Okey, siapa kena tadi tu? Syakir. Syakir. Okey, Syakir. Aduh. Okey lagi. Ya. Macam mana cuba jelaskan macam mana kalau misalnya anggota saya tangan satu sebelah ni luka. Tak boleh kena air. Macam mana? Tayamum je. Macam tadi Azhar. Tayamum. Mengangkat hadas dengan tayamum. Yang kena Syakir ni. Adim nak kena. Aku Syakir, juga. saya nak jawapan kamu Syakir. Tayamum. Okey, tayang macam mana Jawapan caranya? aku. Macam mana caranya? Cap dengan lembut. Tayamum seperti Biasa. Syakir. Tayamum seperti Kau nak kena ke Adim? Tak tahu. tayamum seperti tak tahu. Tak boleh bagi 60 markah, baru nak bagi. Saya dah jawab. Okey, tayamum seperti Biasa. 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 Okey. Ekstra soalan. Tayamum seperti biasa tu macam mana cara tayamum? Saya macam biasa. Sapu duduk tanah. Tangan mana dia jawab? Muka tangan hingga ke siku. Okey. Muka tangan hingga ke siku. Itu je. Okey, itu siapa tu? Kumpulan mana tu? Kumpulan satu Akil. Kumpulan dua. Tania. Tak ada. Tak Tak. ada. Oh, kumpulan Dania, kumpulan 2. Ya, bagus. Tania. Okey, mana kat sini? Azhar. Apa? Tak apa Kumpulan hati. satu lah.
Kumpulan Satu. 2. Okey, kumpulan 2 saya bagi ya. Okey, kumpulan siapa yang jawab tadi? Syakir kan? Okey, Syakir Saya tadi jawab. jawab tadi tak betul-betul dia jawab betul tadi. Okey, jawab betul. Kumpulan 2. Yeay. Halo. Allah. Kumpulan 2. Okey. Saya jawab. Okey, seterusnya kita masuk pula untuk anggota yang berbalut. Tadi tak berbalut. Anggota yang berbalut tidak boleh terkena air. Okey. Jadi kita kena wuduk seperti biasa. Tadi ada gambar yang tadi tengok dekat video tu kan. Yang berbalut wuduk seperti biasa. Apabila sampai ke anggota wuduk yang berbalut, sapu air ke atas balutan itu. Itulah. Tetapi kalau tak boleh sapu atas balutan tu, takut balutan tu rosak ke apa ataupun jangkitan kuman, maka jangan sapulah. Tanya pada doktor kata ni tak boleh kena air. Kalau kata tak boleh kena air, maknanya kamu tak boleh kenakan air lah. Tapi wuduk seperti biasa, tak payah kenakan air kalau doktor kata tak boleh kenakan air. Kemudian tunaikan solat dan tak perlu qada bila dah sembuh. Okey, yang ni lebih mudah sikit. Okey, faham tak yang ni? Faham tak? Faham. Okey, bagus. Kalau faham, saya nak ikut kumpulan. Pilihlah Kak situasi yang kamu nak. Okey? Kemudian kita Nombor bisa. satu ni. Nombor satu. Okey, kumpulan Satu. 1. Nak. Nombor satu. Nombor Okey, satu. kumpulan 1 nombor 1. Kumpulan 2. Ya. Kumpulan 2 Nombor nombor dua. 2 lah. Ikutlah. Kumpulan 2 nak yang mana Damia kata kumpulan kan? Okey, kumpulan 2. Krik-krik je lah. Oi, Dik macam senang kan Dik salah satu. Kumpulan mana jawab? 2. Macam mana jawab pun. Cepat-cepat tulis kat chatbot tu siapa yang dah pilih. Okey, Saya kita. tak kisah. Saya nombor 2 lah. Apa dia? Saya nombor 2. Sesat kalau Okey, cakap soalan boleh. nombor 2. Dahi berbalut akibat luka. Okey. Kumpulan Sesat. 3. Sesat Kalau kalau bal- jawapan cakap je. Nak cakap je. Boleh je. Boleh eh? Adik cakap. Aku juga. Saya tak jumpa suara Izul lah. Dia leh. Hilang. Dah Okey. keluar ke dah? Okey, yelah tak apalah sampainya. Aduh, Sesat. Saya nak nyanyilah. Nyanyi apa? Meninggalkan aku. Ting ting ting. Dia live lagi. Itulah. Aduh. Okey. Okey. Cepat sebab kita masa pun dah nak habis dah ni. Dah 10.25 dah. Layamu je lah. Okey. Kumpulan 3. Pilih yang mana? Nombor 4. Okey, bagus. Kumpulan 3 nombor 4. Sekarang kita undilah. Kumpulan mana dulu boleh? Saya baru jawab tadi. Siapa kata woi aku? Sampai woi. Tahu siapa tu? Mesej aku. Okey. Kita pakai ni. Kita undilah ya siapa yang kena. Lagi. Ataupun kamu nak tulis kat chatbot salah. Alamak. Saya nak buat ni sebenarnya. Aduh. Alah lagi. Alai. Adik Wafi. Ganti Mukriah. Bukan. Saya sebenarnya nak. Okey. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Saya nak buat ni sebenarnya. Okey, tak kisah siapa yang jawab. Okey, dah sedia ke Mukri. jawapan? Mukri. Ingat tak soalannya? Ni. Ingat. Ingat. Jari kecil. Okey ya. Tu kau lah. Masalahnya yang ni. Okey. Eh. Aduh. Okey, kumpulan 1 Roda ni dulu. roda malang kan Sesat. Okey, kumpulan 1 dulu. Tak nampak. Okey, kumpulan 1. Okey, soalan tadi. Ibu jari tangan tidak boleh terkena air. Okey, siapa? Saya Okey, Mukri. Tayammum. aku ni cepat ke? Salah ni ya Allah. Okey. Apa dia? Dia kata jari kecil je kan? Ha. Luka kecil je kan?
Boleh wuduk. Cuma jangan terkena Jangan lah. kena lah. Jangan kena bahagian yang tu. Kalau jawab dalam soalan macam tu ke tulis? Buatlah ayat cantik sikit. Wuduk Wuduk seperti tu- biasa. Wuduk seperti biasa. Cuma Ah. tidak terkenakan kepada luka Tidak kena tersebut. Okey, sebenarnya sekiranya boleh sekiranya boleh boleh terkena. Itu yang tu tak boleh terkena air kan? Oh, betul lah tu. Okey. Kita tengok kita tanyalah kawan-kawan yang lain kumpulan 2, kumpulan 3 ni, betul tak jawapan kumpulan 1 ni? Senyap je lah dia orang. Okey, saya tanya ketuanya je lah tak. Damia, betul tak kumpulan 1 punya ni ataupun nak tambah? Ha? Kumpulan 1 punya jawapan tu betul tak? Ke ataupun nak tambah? Dia kata wuduk seperti biasa, pada tempat yang luka tu tidak perlu dilalukan air ke atasnya. Betul. Betul, okey. Syaza, boleh nak tambah ke? Harit Pahang, mana satu? Ha? Rafika, sorry Syaza pula. Rafika. Siapa siap ni? Blok Blok lah. Mampus. Scammer. Okey, Rafika. Mana saya klien? Rafika. Dapat. Okey, kita seterusnya kumpulan yang keberapa ya? Okey, jawapannya ialah betul lah, jawapan tepat sekali. Nanti saya bagi reward chat ya. Saya tanda kat sini. Okey, kumpulan Nombor 1 paling tepat. Kumpulan 1. Kumpulan 3. 3. Bagus. okey, kumpulan 3. Pusingan seterusnya. Okey, kumpulan 3. Soalannya ialah sebahagian besar anggota badan melecur tidak boleh terkena air atau debu tanah. Okey, jawapan? Perlu mengangkat adas dengan tayamum, tapi kalau penyakit tu tidak boleh bertayamum, maka tak boleh, maka hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat adas. Okey, jawapannya boleh terima ke tak kawan-kawan yang lain? Aiman? Boleh. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan. Okey, seterusnya kumpulan yang terakhir lah kumpulan 2. Sila beri penerangan tentang situasi itu. Nombor berapa tadi? Kedua-dua belah kaki berbalut. Dahi berbalut akibat luka. Sapu je lah. Okey, Damia ke Iman ke Adam ke? Pesakit perlu bertayamum dan menunaikan solat. Perlu bertayamum dan menunaikan solat seperti biasa. Okey, masa dah suntuk. Sorry. Okey, sekejap ya. Jawapan kamu semua tepat ya. Okey, jadi saya bagilah reward card, tahniah. 62 kali. Okey. Kita orang buat 2 kali. Dah 62 kali. Cikgu kita orang 10 lah. So kita kira lah yang ni 60, 120, 4 kali 3, 12. 112 kali 240. Ye, kejap nanti ya. Okay, yang ini 1, 2, 3, 4, 4 kali 6, 24. Okey, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali 4, 20. 440. Kumpulan 2. Tahniah. Okey, kumpulan 3, 6 kali 3, 18. 180. Okey. Okey, jadi nanti sekejap. Saya ada soalan lain ni. Soalan ni saya akan bagi 3 kali ganda. 3 kali ganda. Serius. Campur. Okey. Itu. Kak, nampak tak gambar tu? Tak nampak. Okay, balik kat sini je. Sekejap je. Okey, nampak tak gambar tu? Siapa ni kecil sangat? Nampak. Tak nampak? Tak nampak. Kecil. Okey, besarkan. Besar mesti ni Zah. Dah. Besar sangat je. Gambar apa tu? Gambar orang. Frontliner. Frontliner. Tengok apa? Solat. Solat. Okey. Agak-agak dia orang solat ni, dia orang tanggal tak baju? Tak. Okey, adakah mereka ni berwuduk? Tak. Tak. Kenapa dia tak wuduk? Tak boleh buka. Sebab tak boleh buka.
Okey, siapa boleh bagi rumusan? Rumusan. Rumusan? Ha. Sebab Macam nak jawab tu? Tak tahu. Bukan ada ayat dulu Ustazah rumusan. Rumusan. Lepas tu pilih-pilih ayat. Yelah, rumusan. Okey. Maksudnya mereka menunaikan solat macam Mereka itulah. menunaikan Ah, solat Ustazah dah bagi rumusan. tanpa berduduk Ha. kerana tidak boleh menanggalkan bajunya. Tidak boleh menunaikan atas sebab-sebab tertentu Tertentu. atau atas sebab kesulitan ya. Okey. Ada Okey, dah dapat jawapan dah. lain? Ada jawapan lain? Kita dah Tak ada, Ustazah tak dapat. ada. nak Tak ada, cuba. tak ada. Tak ada. Saya Kita nak dah bagi dapat. 3 kali ganda ni 60 ni. Ada nak bantah? Tak ada. Tak ada. Kumpulan Dah, 2 dah, kumpulan dah. 3 nak bantah tak? Tak ada. Tak ada. Ustazah. Ha. Tak ada. ada. Tak ada. Diamlah. Okey, nak bantah. Okey, bagus. Okey, apa dia? Apa tadi yang awal-awal tu? Diorang tak boleh tanggalkan tu sebab diorang tengah berjihad. Berjihad. Okey, kumpulan berapa tu? Dua. Dia saya. Okeylah, saya bagi 40% je. Alah. Dia. Orang nak 60 Ustazah. Okey, Yes, nanti yes. sebenarnya Yes. bukan kalau dia orang berwuduk, tahu tak dia orang sekarang ni frontliner. Baju dia orang tu tak boleh kena air sebab COVID-19 tu mudah merebak kalau Ada air. ada air tisisan tu. Jadi kalau dia nak jumpa, dah lah jumpa berbagai-bagai orang kan. Orang swab Betul, test lah, pesakit COVID lah. Kalau benda tu melekat dekat baju dia pun dah penuh dengan kuman virus. Kalau dia terkena dekat banyak tempat, dia singgah-singgah banyak tempat, jadi banyaklah virus tu berkembang. Sebab itulah tak boleh terkena air. Sebab itulah Islam memberi keringanan kepada mereka supaya tidak berwuduk. Maknanya terus je solat. Yang penting solat. Sebab solat tu tidak boleh ditinggalkan. Okey. Itu rumusan saya. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Jadi saya sebab kumpulan 1 menjawab Alhamdulillah. tepat, saya dah janji untuk 3 kali ganda. Alhamdulillah. Rezeki. 3 kali ganda dah okey. Jadi kita tambah 180. Alhamdulillah. Okey, lepas tu kumpulan 2 tadi saya bagi 40. Okey. Ya tadi betul, saya bagi 40 sahaja. 440 dengan 40 jadi 480. Okey, kumpulan 1 akan mendapat 420. Yeah, benar. Okey, so dengan ini maka diumumkan bahawa kumpulan 2 menjuarai PDP kita pada kali ini. Nipu. Kau bukan macam ni. 480 Bagus lah. markah. Yang juara ialah kumpulan 1. Nipu, scam. Kalah tipis iaitu 440 dan kumpulan 3 juga kumpulan yang bagus ni sebab dia markah dia 60 semua. Okey, 180 Tapi markah. senyap je. Aku dah tahu dah scam. Okey, jadi kita ingat semula kriteria kejayaan kita iaitu rusal solat. Kamu boleh faham tak maksud rusal tadi? Keringanan kan? Betul? Alhamdulillah. Okey, kemudian Betul. hikmat rusal tadi apa? Hikmat rusal? Apa dia punya PIC. Tengok. apa? TikTok. Ingat TikTok? Ingat Ingat. Tak layan Apa TikTok. Tanggungjawab, ibadah, kasih sayang. Okey, bagus. Saya boleh bagi markah lebih tu. Lagi, Ustazah, lagi. Jangan. Tak boleh. Okey, Mana? maksud menyapu balutan maksudnya Macam scam tu. menyapu air ke atas balutan untuk Apa? mengangkat hadas. Hukumnya apa? Hukumnya? Hukumnya dengan Ingat betul. tu hukumnya. Hukumnya apa? Hukumnya Wajib. 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 Markah lebih. Boleh tak? Boleh terima tak hari ni? Ke ataupun kita kena ulang balik pada PDP? Boleh. Boleh ya? Faham dia nak? Boleh. Okay, yang keempat Boleh. boleh faham tak situasinya? Ada 3 situasi tadi tu. Boleh. Boleh. Anggota kecil, anggota sebagai anggota besar dan seluruh anggota. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, sebab masa pun dah habis dah. Sekarang masuk bahasa Inggeris ni. Okey, terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir. Dan dia harap lain kali
Lain kali ajaklah kawan-kawan hadir, barulah meriah. Ni sikit Ustazah. aku rasa penat je. Ustazah lain kali jangan scam. Ustazah, Anda ada Ya. scam. Ya. Ya, Adib. ada orang baru masuk. Ha?